Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dekat saya punya YouTube channel. Terima kasih banyak-banyak lah Okay, untuk video kali ni saya nak ceritakan sedikit lah pengalaman saya bersama YB Rafizi, iaitu Menteri Ekonomi, dalam podcast yang julung-julung kalinya disiarkan dekat social media iaitu Yang Bakal Menteri. Saya rekod ni pada 9 hari bulan. Saya attend podcast tu semalam lah, 8 hari bulan. Left over some best vocals to let them off of my head. I'm on my metamorphosis, the best. I focus like I'm threatening the needle with my rhymes. I'm keen with precise aim from the heights. It's hitting the water closer. You're picking the fight and you're losing. Thinking you're pyroclast. You think you got pyroclastic for you need private class from me. You're just a fiberglass without a core reporter. So you coders with a flow full of holes loaded. You got. Sebenarnya ni pandangan saya lah mengenai podcast Yang Bakal Menteri secara keseluruhannya. Pada saya lah, podcast Yang Bakal Menteri ni dia adalah satu platform lah yang bagus yang disediakan kepada rakyat-rakyat dekat bawah ni. Rakyat-rakyat dekat bawah ni yang selalu bising dekat social media, yang selama ni kita tidak berpeluang untuk pergi ke depan menteri, tanya menteri direct depan dia. Kita tak pernah ada peluang macam tu tau. Jadi Yang Bakal Menteri ni sepatutnya memang satu platform yang baik yang disediakan kepada rakyat kat bawah ni, common people macam kita lah. Dan saya tak setuju bahawa dan saya berharap lah agar platform Yang Bakal Menteri ni jangan dijadikan medan untuk orang politik. Sebab tu kalau tanya saya tak bersetuju kalau kata panggil orang-orang politik ke masuk Yang Bakal Menteri, nanti dia jadi medan politik. Lebih baik kita ni yang dekat bawah ni, yang sebelum ni kita banyak persoalan, banyak pertanyaan yang seringkali membelenggu kepala kita, tapi kita tak ada peluang untuk bertanya secara langsung, secara direct depan-depan dengan menteri. Jadi inilah masanya yang kita boleh gunakan, peluang yang kita ada. Jadi pada saya ni adalah satu platform yang baiklah, yang pertama sekali tak pernah dibuat pun oleh mana-mana menteri dekat Malaysia ni. Jadi satu orang cakap tu platform yang bersejarah lah podcast yang bersejarah dekat Malaysia ni sebenarnya. Sebenarnya kalau kata kita ada perselisihan faham ke, kita tak setuju ke dengan dasar kerajaan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita boleh duduk dan kita boleh berbincang, berdiskusi bersama. Dan Yang Bakal Menteri ni bukan susah sangat pun. Macam kita datang, kita sembur je dia soalan. Dia jawab lah. Kan? Bukannya dia bantai kita balik. Tak. Kita berpeluang untuk tanya dia. Kita sembur je dia. Jadi pada saya lah, kepada mereka dekat luar sana tu yang anda ada kemusykilan dan sebelum ni mungkin anda rasa tak berpeluang untuk bertanya soalan direct kepada menteri, pergilah masuk Yang Bakal Menteri, YBM. Okey, dekat sini saya nak sharekan 3 perkara lah yang penting lah yang saya boleh kongsikan lah kepada anda selepas masuk ke dalam Yang Bakal Menteri podcast tu. Saya tak tahulah sama adakah selepas ni saya akan dipanggil semula sebagai moderator ke apa, I don't know. But we'll see lah, we'll see. Cuma saya nak sharekan lah 3 perkara penting daripada podcast malam. Yang pertama guys, dekat social media ni dia punya permainan akan ada sentiasa orang yang tak puas hati dengan kita. Akan ada sentiasa orang tak puas hati je dengan kita. Sebenarnya kan, kalau korang perasan ada beberapa soalan-soalan kontroversi yang saya tanya YB Rafizi tu, actually soalan-soalan daripada mereka yang selalu maki hamun dekat social media. Mereka yang marah-marah saya, yang maki hamun saya kan, marah-marah kerajaan pada hari ni kan. Saya ambil soalan dia orang. Jadi saya tanyakan balik kepada YB Rafizi. Itu pun lepas show Yang Bakal Menteri pun still marah kat saya. Still marah kat saya. Still marah-marah kata ni podcast tak gunalah apa. Itu soalan yang saya ambil daripada dia orang. Saya tolong tanyakan sebab kau tak berani nak pergi jumpa depan menteri.
Nampak tak? So bila even kita tanyakan soalan tu pun orang still marah. So maksudnya kita tak boleh nak puaskan hati semua orang, guys. Dan kalaulah orang-orang macam ni rasa berani kau pergilah tanya sendiri soalan tu. Ini aku dah tolong tanyakan soalan tu pun kau marah juga. Kalau aku tak tanya lagi kau marah. Kan? Itulah masalahnya manusia. Jadi saya haraplah dekat luar sana mereka yang ada kemuskilan, tak puas hati, pumpang dekat social media, maki harmon orang tak tentu pasal, datanglah yang bakal menteri. Korang boleh contact tim Rafizi, contact tim Rafizi ataupun dekat Twitter ke, dekat Facebook ke. Korang dekat Twitter kau boleh tag dia, dekat banyak guys peluang. Macam saya dulu saya masuk sebab saya tag Rafizi. Saya tag dia dan dia notice saya, dia kata datang lah. Kan? Alright. Saya pun nak juga berjumpa lah dengan sesiapa social media influencer yang sebelum ni bantai kerajaan, kutuk kerajaan, semua tak puas hati, itu ini semua tak puas hati. Saya pun nak juga berjumpa dengan orang-orang macam ni sebenarnya, guys. So kita boleh berjumpa 3 orang. Nanti kalau kata korang masuk, saya pun mohonlah kepada tim YB Rafizi, boleh tak saya join sekali? Kan? Macam tu lah, guys. So kita kena beranilah. Itu yang pertama. Yang kedua, guys, saya nak share dengan you all tentang development expenditure. Dekat kita punya belanjawan ni kan, kita ada jenis contohnya macam OPEX, operating expenditure. OPEX ni contohnya macam untuk membayar gaji kaki tangan kerajaan. Itu OPEX lah. Lepas tu kita ada development expenditure. Development expenditure ni adalah kerajaan gunakan untuk perbelanjaan pembangunan. Contohnya macam bila kerajaan nak buat hospital ke, nak buat sekolah ke kan, itu di bawah perbelanjaan pembangunan lah. Dan perbelanjaan pembangunan ni dia penting untuk ekonomi kita, sebab kalau kita nak maju, kita nak membangun, kita nak jadi sebuah negara yang berdaya saing, kita kena banyak allocate duit dekat perbelanjaan pembangunan. Cuma yang saya agak keliru sebelum ni adalah perbelanjaan hutang tu dekat mana? Kan hutang tu sebenarnya dekat mana? Adakah dia dekat OPEX ke ataupun dekat development expenditure? Kan. Jadi masa dekat podcast yang keluar yang bakal menteri tu, YB Rafizi dah jawab. Dia kata sebenarnya hutang kerajaan ni di bawah development expenditure. Itu pada saya adalah satu benda yang sangat shocking lah. Sebab apa? Dia pun ada cakap bahawa development expenditure yang sekarang ni lah, iaitu 90 bilion mungkin dalam tu ada banyak hutang, allocation hutang dekat situ. Mungkin cuma 50 bilion digunakan untuk digunakan untuk pembelanjaan pembangunan. Yang real digunakan untuk pembelanjaan pembangunan. So selebihnya tu untuk bayar hutang. So this is one of the things yang buat saya shock jugalah. So means that kita kena tahulah bahawa kalau kerajaan peruntukan perbelanjaan pembangunan tu bukan semuanya untuk pembangunan. Huge chunk of that allocation sebenarnya adalah untuk membayar hutang. Okay, yang ketiga, guys, yang ada saya ada tanya jugalah pasal soalan tentang GST. Soalan GST tu banyak saya ambil daripada haters yang selalu maki hamun kan, yang selalu mencerca, tanya dulu kenapa GST, kenapa GST, kenapa tolak GST. Saya tanya, itulah exactly saya tanya depan YB Rafizi. Itu pun dia orang marah lagi. Tak puas hati. Kan? Masih lagi nak menghina, masih lagi nak mencerca kan. So saya dah tanya YB Rafizi tentang GST lah. Dan dia ada explain, korang boleh tengoklah dekat podcast tu kan, dekat video tu. Cuma satu point yang saya nak highlight dekat sini adalah dia juga ada cakap bahawa hasil yang kita dapat daripada GST tu walaupun dia boleh mencecah sehingga 40 bilion, sementara hasil SST pula dia adalah sekitar 20 bilion lebih ke something like that lah. Jadi dia kata walaupun hasil GST itu sebanyak 40 bilion, kan tetapi nearly half of that digunakan untuk refund. Kan?
Jadi akibatnya net hasil daripada GST tu hampir sama je dengan SST. Hampir sama je dengan SST akibatnya. So dia punya dari segi net revenue antara SST dan juga GST menurut dia tak jauh berbeza sebenarnya. Okay. So disebabkan itulah kerajaan mengambil langkah untuk delay dulu, untuk postpone dulu GST. Kita pun tak tahu bila, dan dia ada cakap lah beberapa perkara yang kerajaan mesti capai lah sebelum melaksanakan GST kan. Tapi dia pun tak bagi tahu bila exactly tahunnya yang kerajaan boleh laksanakan lah GST itu. So it's an open issue lah untuk kita debatkan bersama. Okay, so itulah guys 3 perkara yang saya boleh share dengan korang tentang pengalaman saya dalam podcast Yang Bakal Menteri. Saya pun tak tahu sama ada saya akan dijemput semula ke sebagai moderator ataupun tidak. I don't know. Okay. So kita tunggulah je Okay guys, itu sajalah sharing saya buat masa ni dalam saya punya YouTube channel ni. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Dan jangan lupa subscribe saya punya channel ni. Dan bagi saya satu like dan juga sharekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.